Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anda semua yang menonton live kita pada malam ini. Hai semua, apa khabar? Harapnya anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, bahagia, ceria dan juga dijauhi daripada COVID-19. Alright, so pada malam ini topik yang saya akan sharekan dengan anda adalah tentang berkenaan dengan anak-anak sekarang, berkenaan dengan remaja sekarang yang dia menjadi semakin berani sampai kan dia dah tak tahu dah mana yang betul, mana yang salah. Dan ini pun merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh ibu bapa pada zaman sekarang ni. Kenapa saya kata macam ni? Sebabnya disebabkan PKP ni masih ramai lagi yang orang kata kita punya aktiviti-aktiviti tu masih tergendala. Tapi di waktu-waktu sebelum PKP ni kita dah tengok ramai remaja dekat luar sana yang dia terlalu berani buat benda-benda yang kita rasa actually you tak sepatutnya buat pun, tapi you buat. Sebagai contoh adalah aktiviti macam rempit, aktiviti rempit, lepas tu aktiviti lepak yang kawan sampai pagi kan. Kita orang keluar malam balik pagi. Kemudian ada juga aktiviti-aktiviti yang mencuba-cuba untuk mengisap rokok ke, untuk mengisap benda-benda yang tak baik seperti dadah ke, dan ini juga akan merosakkan masa depan anak anda dan juga akan merosakkan institusi kekeluargaan. Sebab apa? Sebabnya bila kita ada anak-anak yang macam ni, yang dia terlalu berani sangat sampai kan dia tak tahu mana yang betul dan juga mana yang salah, kita akan risau dengan diorang, betul? Kita akan takut apa yang akan berlaku kepada mereka. Sebabnya diorang tak tahu tau apa yang diorang tengah buat tu, apa dia punya ending dia, apa dia punya kesudahannya. Dan mak ayah pun akan jadi risau. Mak ayah pun akan jadi sentiasa gelisah, selalu memikirkan apa yang perlu dibuat dengan anak-anak yang macam ni. Jadi ini adalah 3 tips yang saya akan beritahu kepada anda semua untuk kita gunakan, untuk kita counter back, untuk kita balas semula, untuk kita didik mereka supaya gunakan keberanian itu dengan bertempat. Alright, so yang pertama sekali adalah kita kena beritahu mereka sebab dan juga ending. Sebab dan juga ending kepada satu pekerjaan yang mereka buat. Sebagai contoh ini selalunya dilakukan oleh para ibu lah. Bapa ni kurang sikit, tapi ibu ni selalunya dia akan buat benda-benda macam ni. Iaitu diorang ni akan selalu bagi tahu kalau kau buat benda ni, ini akan jadi kan. Kalau kau buat macam ni, ini akan jadi. Sebagai contoh, kalau ada orang tu dia nak naik motor kan, selalunya ibu ni selalunya akan jadi orang yang pertama sekali yang dia akan cakap dengan anak dia, hati-hati naik motor. Sebab apa? Sebab dekat luar sana orang ramai dekat luar. Kemudian kadang-kadang traffic light rosak pun dia bagi tahu. Kemudian jalan tak berturap apa semua. Jadi anak ni dia kena berhati-hati, dia kena bersedia berbeza. Pula dengan ayah ni, selalunya ayah ni dia akan support, tapi ayah pun dia akan beritahu nasihat juga, kena buat apa. Contohnya ayah dia akan beritahu contoh macam okey, minyak ni kena jaga dia punya minyak motor ni kena jaga dia punya minyak ke, dia punya tayar ni jangan pancit ke, dia punya signal. So dua-dua memainkan peranan yang berbeza, tetapi sangat penting untuk anak tu dia boleh buat sesuatu tu dengan betul. Bila dia berani dan dia ada guidance daripada mak ayah diorang akan buat sesuatu tu dengan betul. Sebagai contoh macam tadi lah, dia nak naik motor tapi ibu dah bagi tahu kena dekat luar sana kena jaga-jaga begini. Ayah pula bagi tahu you kena jaga motor ni macam ni. So bila dengan guidance macam ni, anak-anak dia akan tahu motor ni digunakan bertujuan untuk apa. Dan mak ayah pun kena bagi tahu dengan kebenaran yang mereka berikan. Ini contohnya untuk naik motor ini adalah digunakan untuk kemudahan mereka untuk bergerak ke mana-mana, untuk pergi ke kedai ke, untuk berjumpa dengan kawan ke. Tapi kena ada syarat lah. Kita kena ada dia punya batas. Dia punya batas, contohnya kalau keluar dengan kawan kena balik ke berapa. Kemudian kalau berjumpa dengan kawan-kawan ke ataupun dengan orang-orang luar ke, jangan kita initiate berlumba ke, ataupun jangan kita cuba-cuba nak berlumba ke. Sebabnya benda-benda macam ni dia bukan saja merisikokan
orang kata kita punya ibu bapa punya kesihatan dengan sentiasa risau, tapi juga merisikokan nyawa orang yang buat benda tu. So kita kena beritahu, kita kena beritahu dekat anak-anak kita apa yang kita kena buat, apa yang kita perlu lakukan supaya mereka tahu bahawa mereka boleh buat apa sahaja dalam dunia ni, tetapi memerlukan guidance, memerlukan orang kata bantuan, dorongan, sokongan daripada ibu bapa supaya mereka tahu mana yang betul dan juga mana yang salah. Alright. So yang kedua adalah kita actually bila kita ada anak-anak yang dia sentiasa berani ni, actually kita kena bersyukur juga. Sebabnya dekat luar sana masih ada ramai lagi orang dekat luar sana yang dia punya anak-anak ni duduk dekat rumah dan dia takut nak buat aktiviti-aktiviti yang dekat luar. Ini kita bercerita sebelum COVID-19. Sebabnya kalau kita bercerita tentang COVID-19, memang semua orang takut nak keluar dekat rumah, termasuklah kita sendiri. Termasuklah saya sendiri pun takut nak keluar rumah. Tapi ini kita bercerita tentang sebelum COVID-19 ataupun selepas lah. InsyaAllah jikalau COVID-19 ni boleh reda dengan cepat, mesti anak-anak dekat rumah ni dia akan excited, dia akan teruja untuk cuba macam-macam benda dekat luar sana tu. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena sebagai ibu bapa, kita kena rasa gembira juga, bersyukur juga sebabnya anak kita ni ada bakat, iaitu berani untuk mencuba sesuatu yang baru, asalkan benda tu adalah benda yang baik. Asalkan benda tu boleh memberi manfaat kepada diri dia sendiri, kepada kita. Sebagai contoh, kalau anak-anak kita ni ada kat rumah, tiba-tiba satu hari dia kata dengan mak ayah, dia kata, "Mak, COVID dah habis, boleh tak kalau Along nak keluar dan nak pergi buat kebajikan, nak buat sumbangan dekat masyarakat luar, boleh?" So kita sebagai ibu bapa, kita kena menyokong mereka walaupun mereka masih muda, dan kita rasa macam actually benda ni kau tak perlu buat pun sebabnya kau muda lagi. Tapi kalau itu adalah minat mereka dan benda tu baik, boleh memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri, kepada kita sebagai ibu bapa, kepada masyarakat, so why not kalau kita cuba sokong mereka. Daripada apa sahaja yang mereka nak buat, kita cuba halang. Dan benda ni akan merendahkan diri mereka sendiri, dan mereka akan rasa macam rendah diri. Diorang akan rasa kurang keyakinan untuk buat sesuatu perkara tu. Jadi apa yang kita kena buat ialah bila anak kita berani untuk buat sesuatu benda, kita kena guide mereka untuk pastikan aktiviti-aktiviti yang mereka buat nanti tu adalah berguna. Sebagai contoh, dalam rumah. Kalau kita punya anak-anak ni kata, "Mak, ayah, Along rasa nak belajar memasak." Kan, ada setengah ibu yang dia risau macam nanti takut api, nanti takut minyak terpecik kena kulit, nanti takut potong bawang terluka tangan, dan macam-macam lagi lah. Kan, jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena bantu mereka sebabnya itu akan memberikan kebaikan kepada mereka. Bayangkan kalau anak-anak anda, anak-anak korang, ahli keluarga korang pandai masak, nanti bila ibu bapa dia dah meningkat usia, kita boleh mengharapkan kepada mereka untuk jaga kita. Daripada kita, memanglah kita boleh beli-beli kan, tapi satu hari takkan you nak beli. Jadi kita pun nak merasa juga air tangan anak kita. Jadi why not kalau kita cuba bantu mereka. Kita bantu mereka untuk diorang improve diri mereka sendiri, dan mereka ada keberanian. Itu yang saya nak tekankan. Diorang ada keberanian nak buat sesuatu yang baik. Kita sokong, kita dorong, kita bantu. Alright, so yang ketiga, yang terakhir sekali adalah kita kena bantu mereka dalam buat satu keputusan. Sebabnya anak-anak muda zaman sekarang ni memang diorang boleh buat keputusan. Pernah tak dengar macam dekat drama ke, dekat luar sana yang dia punya ayat macam ni? Ayat dia kata macam, Along dah besar lah, tak payahlah nak masuk campur dia. Tak pernah dengar ayat macam tu? Ataupun macam orang kata, contoh macam, Angah dah dewasa, kan Angah tahulah nak buat apa yang Angah bukan lagi budak-budak. Pernah tak dengar ayat macam tu? So kalau you all pernah dengar, itu bermaksud bahawa mereka sebenarnya rasa bahawa diorang boleh buat keputusan sendiri. Walau bagaimanapun, kita sebagai ibu bapa tak boleh nak lepaskan 100% kepada mereka. Sebab apa? Sebabnya
bila kita lepaskan 100% kepada mereka, mereka ni sebenarnya cenderung untuk mencuba. Okay? Kita sebagai remaja ni, kita sentiasa mencuba untuk buat benda-benda yang baru. Kita sentiasa mencuba untuk buat sesuatu yang kita tak pernah buat. Jadi bila ada bila orang kata diorang boleh buat keputusan sendiri, apa yang kita kena buat ialah kita bagi you buat keputusan, tetapi kita pun kena masuk campur sedikit. Masuk campur sedikit. Kita sebagai ibu bapa tak boleh nak campur tangan terus. Kita yang menentukan hidup anak tu nak jadi apa, kita yang menentukan keputusan, sebabnya mereka pun ada kehidupan mereka sendiri. Dan dengan kita punya bantuan ni actually adalah untuk mengajar mereka, untuk mendidik mereka bagaimana untuk buat keputusan yang baik, bagaimana untuk you buat satu decision yang betul-betul akan memberikan manfaat di masa hadapan ataupun pada waktu sekarang. Alright, so ini adalah 3 tips yang you boleh buat untuk anak-anak remaja sekarang yang dia terlalu berani sampaikan dia tak tahu mana yang betul dan juga mana yang salah. So saya recap balik, saya buat conclusion. Okay, so untuk kita, ni conclusion untuk kita didik anak-anak yang terlalu berani sampai orang tak tahu mana yang betul dan juga mana yang salah, adalah yang pertama sekali adalah kita kena bagi tahu mereka sebab dan juga kenapa. Sebab dan juga kenapa benda ni perlu dielakkan, benda ni perlu buat, supaya menambah pengetahuan, supaya menambah ilmu kepada mereka dan mereka tahu reason kenapa diorang tak boleh buat macam ni. Okay, so yang kedua adalah kita kena bantu mereka. Kita kena bantu mereka dengan memberikan sokongan dan juga dorongan, memberikan bantuan untuk anak-anak kita yang bila dia nak buat benda-benda yang baik, kita sokong. Supaya bila kita menyokong mereka untuk buat benda-benda yang baik, diorang akan cenderung untuk buat decision yang baik. Diorang akan cenderung untuk buat keputusan yang baik. Jangan kita, orang kata dia nak buat benda baik dia, kita jadi kita macam halang. Nanti lama-lama kalau dia nak buat benda yang buruk pula, dah jadi masalah kepada kita kan. Alright, so yang ketiga, yang terakhir sekali adalah kita kena bantu mereka dalam buat satu keputusan. So ini adalah recap balik. Saya recap balik, iaitu yang ketiga, yang terakhir sekali, you sebagai ibu bapa, kita kena bantu mereka untuk buat keputusan. Sebabnya walaupun orang kata diorang dah besar, diorang boleh buat keputusan sendiri, tapi kita sebagai ibu bapa, kita kena guide mereka. Sebabnya itu adalah tanggungjawab kita. Walaupun mereka dah besar, walaupun mereka dah umur 20 tahun, 25, mereka masih memerlukan bantuan dan juga hikmat nasihat daripada ibu bapa. Sebab apa? Sebab sebagai ibu bapa, kita yang lebih mengenali mereka. Kan kita tahu kan, kita yang besarkan mereka sejak daripada kecil sampai ke dewasa. So kita tahu diorang punya sifat ni. So kita tahu diorang punya, orang kata, perangai ni macam mana. Jadi jangan kita biarkan mereka lepas 100% dengan alasan mereka dah besar. Alright, dan kita kena bantu mereka. Jadi ini adalah 3 tips untuk you didik anak-anak anda, anak-anak kita, supaya mereka boleh meletakkan keberanian tu kepada tempat yang betul. Jadi tadi saya minta kepada anda semua untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan, kenalan, ahli keluarga anda, supaya kita boleh bantu mereka bersama-sama untuk menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Untuk mendidik anak-anak yang sentiasa, orang kata, upgrade hidup dia untuk menjadi anak yang terbaik kepada parent dan boleh memberikan manfaat. Obat kata orang tua dulu, jadi orang kepada masyarakat. Bila itu saja perkongsian saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak Jaya.